So basically insyaAllah kalau ada rezeki, insyaAllah pada bulan 6 ni lah saya akan fly ke US untuk wakil Malaysia ke Hollywood. Tapi kita tengok macam mana, sebab sekarang ni pun saya dalam masih proses mencari fund buat saya sekarang ni. So semoga dipermudahkan lah. Jika ada rezeki saya akan ke sana lah. Jika tak ada rezeki tak apa, sebab dia tiap-tiap tahun memang ada pertandingan ni. So mungkin kita tengok macam mana. Sebab untuk sekarang ni pun saya memang tengah prepare untuk masa sekarang ni saya mencari 30,000. Tetapi pada saya tak letak harapan 100%. Sebab saya pun ada perancangan mungkin kalau tak pergi tahun ni atau mungkin pergi tahun depan. Sebab mungkin preparation benda ni pun agak besar sebenarnya, because of dia bukan satu pertandingan yang kecil lah. Dia pertandingan yang besar di mana kita kena practice. Maybe ada setengah orang cakap macam alah pertandingan ni pertandingan biasa-biasa. Tapi sebenarnya kalau di luar negara, World Championship of Performing Arts ni adalah satu pertandingan yang besar, yang memang dia melibatkan 60 negara, di mana setiap tahun dia lebih kurang macam Olimpik lah. Tapi dalam bidang nyanyian, bidang persembahan, bidang lakonan, bidang muzik, level dia yang sangat berbeza. Dan sebelum ni siapa yang menang? Sebelum ni yang pernah menang Aina Abdul. Aina Abdul dia pernah menang World Championship of Performing Arts. So kalau nak tahu, Aina Abdul dia juga pernah buat single dalam bahasa Inggeris tau. Sebelum dia jadi star ni, dia pernah menang dan dia ada juga single Inggeris dia sendiri. So kalau nak tahu, pertandingan ni bukan pertandingan kecil-kecil lah. And then yang pernah menang lagi Arwah Siti Sarah. So Bob AF pernah menang. Lepas tu Asmida, Iwal. So pertandingan ni adalah salah satu platform lah untuk saya nak orang kata belajar culture dan juga belajar music yang next level lah. Bukan nak cakap Malaysia ni punya music tak bagus, cuma macam bila kita dapat pergi luar tu, kita boleh dapat satu input yang lain yang kita boleh penambahbaikan muzik kita. Itulah. So itu salah satu sebab kenapa saya join. Dan salah satu sebab juga saya nak uji diri saya masuk World Championship ni, sebab saya tahu saya dah menyanyi dah lama. So saya rasa semenjak jadi Raja Komen ni, aku kurang-kurang nyanyi. Asyik jadi influencer je. Aku asyik influencer je kan. Asyik duduk review, asyik duduk. Tapi nak cakap tak salah jadi KOL, tak salah jadi influencer, tak salah jadi Raja Komen, tak salah jadi pelakon ke atau apa yang saya buat sekarang ni. Sebab berbalik pada rezeki kan. Kalau ada rezeki datang ke arah situ, kita pergilah. Tetapi macam mana pun niat kita, sebagai seorang macam saya lah, saya memang minat muzik. Saya pun ada jumpa juga orang-orang kuat dalam industri, tanya diorang punya pendapat pasal saya. Sebab saya pun kadang-kadang stuck juga, because I really love singing. Tapi at the end, demand tu pun diperlukan. Kalau demand tak ada pun, kita buat penat-penat pun, bak kata macam Kak Niki, kita penat-penat buat album pun, tapi kalau tak ada orang nak support pun no point juga. So sebab itu yang saya rasa mungkin ni salah satu step untuk saya mulakan balik career muzik saya. Tapi macam mana pun, Raja Komen tetap nyanyi. Kau kena tunggu nanti ada OST yang akan datang ni. So jadi ketak nak pergi Amerika ni? So pergi ke Amerika ni terpulang kepada rezeki. Kalau memang betul ada orang fund, saya pergilah. Kalau tak ada, insyaAllah mungkin saya pergi tahun depan. Okay, 30,000 ni untuk cover apa? Untuk 30,000 ni sebenarnya untuk cover kita punya penyertaan. Lepas tu dari segi kita punya music arrangement. Sebab bila kita lawan luar negara ni, setiap negara diorang ada kekuatan. Okay, banyak orang tak tahu. Orang ingat macam bila wakil negara je pakai CD karaoke atau pakai -1 yang dah ada penyanyi ada, kau nyanyi balik kan. Sebenarnya bila kita lawan luar negara ni, kita kena upgrade music yang original tu. Sebab diorang akan research juga music yang asal. So kalau kau menggunakan music karaoke tu, macam mana nak menang world kot kan? Takkan nak guna karaoke boleh menang world kan. So nampak macam apa kan. So dari situ saya kena invest lah on the music arrangement. Lepas tu dari segi penyertaan, tempat duduk, kapal terbang. So banyak cost lah. Kat sana insyaAllah dalam 2 minggu. Tapi yang menarik dia adalah kalau menang, saya akan dapatlah menang sponsorship tak salah saya sekitar 500,000 USD. Lebih kurang. Kalau menang yes. 500,000 USD lah. Scholarship daripada US, betul? US dollar. US dollar. Tak tipu. Kau dah jadi jutawan dah. Itu dia macam ni bang sebenarnya. Menang, Dia macam ni. Pada saya lah, jutawan tu kalau boleh yang konsisten. Menang sekali, kalau tak guna salah pun miskin juga. kau target nombor 1 lah. So of course lah nombor 1 bang. Okay, Baru orang respect Raja Komen. wakil daripada Malaysia sebenarnya ramai lagi. Okey, betul. So apa cerita dia orang? Dia orang pun Okey, sebenarnya lah, dia bukan berlaku kat saya seorang. Sebenarnya peserta lain pun ada masalah juga dari segi kewangan. So sebab tu saya cakap, saya pun tak letak harapan. Saya cakap kalau ada rezeki kita pergi. Kalau tak ada rezeki,
Tahun depan pergi sebab lagi pun 30,000 je. Untuk sekarang ni kita baru nak bernafas, orang baru nak buka PKP ni bang. Saya pun baru nak ada job berlakon, baru nak ada job shooting, show semua baru nak start. Yang lain yang nak pergi, Errol tak ada terima berita. Saya tak tahu, tapi saya dengar kebanyakan semua mengalami sama macam apa yang saya lalui. So Mana nak cari YouTube? especially macam kita pun baru buka industri. Saya pun tak salahkan government, saya tak salahkan masyarakat kita kalau diorang tak nak support, sebab saya rasa semua baru nak start kehidupan yang baru, di mana kita sekarang ni dalam fasa endemik, betul? So kita pun baru nak start buat bisnes, orang pun baru start boleh keluar pergi makan, nak pergi beli belah. Dulu mana boleh. Dulu nak keluar kena ada vaksin lah, ada itu ini. Sekarang alhamdulillah rakyat Malaysia kebanyakan dah vaksin. Lepas tu orang nak buat bisnes sekarang, show pun dah boleh buat. Dulu AJL tak ada penonton, tahun ni dah ada penonton. So pada saya mungkin, mana tahu bukan tahun ni, mungkin tahun depan. Tapi bagusnya juga pada saya lah, kalau ada rezeki tahun ni saya kena cepat-cepat lah. Dan kalau tak jadi tahun ni, saya still akan pergi tahun depan dan saya ada masa untuk prepare. Sebab dia Kalau pergi tahun depan, maksudnya kena bertanding sekali lagi. bertanding lagi sekali lah. Saya okey. Tanding lah. Dia satu je yang saya pegang, satu prinsip lah. Kalau kita ada bakat, kita percaya pada diri kita, kita usaha, kita redha, kita tawakal, mesti sampai. Kalau ada rezeki, kita tengok sini Marsha AL berapa lama sebelum dia menang anugerah juara lagu ni, berapa lama dia pun saya tengok usaha tawakal sampailah dia menang. So pada saya is a good things yang kita boleh follow. So kita take time lah, it's okay. Lagi nak rush pun buat apa. Racun komen kan ada. Perkembangan terkini. Okay, so perkembangan terkini buat saya sekarang ni, saya saya baru baik sakit sebenarnya because of busy sangat. Tak adalah, dalam 3 hari je. 3 hari. Aku kecoh je. Alah, sensasi lah sikit. Alah, abang ni pun sensasi lah sikit. Bukan COVID lah. Bukan. At least nampak lah bang sakit tu. Orang macam Aaron sakit lah. So, ada story lah. Takkan nak cerita asyik mengecam orang ke? Aku kecam ke? Tak. Cerita orang panas. Okay, so so basic pasal kecam tadi. kecam lah. Errol tahu tak apa benda yang paling hangat sekarang? Okay, untuk sekarang ni yang saya tahulah, untuk yang terkini ni, paling terbaru hari ni lah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Orang ni, individu ni, dia pun sanggup buat konten, cari dekat 10 ke 12 botol mineral water. Dia mandi, lepas tu pasang lagu Michael Jackson tak silap. Apa jadi? So Cantik dia bukan pasal cantik. Satu, dah tak tutup aurat. Yang kedua, kau buat konten macam tu bulan puasa. Kenapa? Kau dah kenapa? Maka Ada sekolah agama tak? Orang cakap aku Azwan Ali pula. Dan kemudian ada orang react lah. Kemudian ada orang react lah tanya. Kau mandi dengan air mineral. Air mineral water. Apa jadi dengan... So dia teruk kena kecam lah. Tapi saya nasihat lah, pada saya satu je. Kau nak buat macam tu, daripada kau habiskan mineral water tu, apa kata kau bagi duit kat aku tu, aku pergi beli makanan, aku bagi kat anak-anak yatim makan, kau buat konten bagi anak-anak yatim makan, lagi ramai orang tengok daripada orang kecam kau bulan puasa. Tak sasar dapat dosa. Kan betul tak? Lagi dapat pahala. Dengar cakap macam ni. Okay, perkembangan terkini untuk masa sekarang ni, saya baru saja habis syuting drama untuk Gerak Khas. So nanti boleh tonton lah dekat TV3, Gerak Khas Undercover. Lakonan saya ada Elizabeth Tan, Dato' Erin Aziz, ada ramai lagi lah. And then daripada tu, saya sekarang ni insyaAllah pada bulan April ni, saya akan start shooting untuk drama terbaru juga untuk TV3, Cerita Hantu. So kalau nak tahu, korang kena stay tune lah. Kena tengok kat IG saya juga untuk tengok aku jadi hantu ke atau aku jadi watak yang ada. So dia 13 episod lah total dia. Yang itu pun banyak pelakon-pelakon hebat juga dengan cerita yang diorang dah lock. And then insyaAllah pada bulan 6 ni juga saya akan start shooting untuk Netflix, untuk drama siri cerita zombie lah. So kalau boleh korang doakanlah, mudah-mudahan segala perancangan yang saya nak buat ni dipermudahkan. Lepas tu sekarang ni juga saya tengah merancang untuk satu single terbaru, insyaAllah akan release tak lama lagi. Bulan insyaAllah, tengok macam mana semasa sebab benda ni kena plan. Dia tak boleh main campak je lagu kan. Dia kena plan, timing yang cantik, dan kita release. So insyaAllah saya akan release lah satu lagu baru. And then kepada korang semua, tahun ni korang pergi Jekyll. Kalau kau dengar ada orang menyanyi kat Jekyll seluruh Malaysia itulah saudara Rancun komen. Nyanyi sikit. Allah, lupa dah bang. Lupa bang sekali. Saya Abang Maya kan, saya record. Bang mana nak hafal bang?
Saya record 40 minit je bang. Okey. Ingat balik. Tak hafal. Tak hafal bang. Tapi tak apa. Apa-apa pun kau pergi Jekyll, dengar suara dia orang menyanyi, record video, tag Raja Komen. Okey, di sempena bulan Ramadan ni Al-Mubarak. Kepada korang semua, kalau boleh kurang-kurangkan buat benda-benda yang tak betul. Nakkan perhatian bulan puasa, konten-konten yang tak perlu tu tak payahlah. Sebab apa, kalau boleh, kita pun tak tahu kan, dunia pun dah semakin tua. So kalau boleh kita buatlah banyak benda-benda yang baik. Kita dapat influence orang buat ke arah kebaikan tu lagi bagus. Contoh macam Ustaz Video, dia tolong yang ada kakak yang apa ni, bawa motor, yang dia bawa mak dia duduk kat dalam motor tu kan. Lala hari ni dia tolong, dia bagi kita beza kat orang tu. Kan bagus. Buat benda-benda konten macam tu is good lah, rather than korang buat benda-benda yang tak betul. And then saya juga nak ucapkan kepada siapa-siapa yang memerlukan pertolongan untuk bulan puasa ni juga, insya-Allah saya akan join ada NGO YMC Youth Malaysia, so di mana kita orang akan bantu orang-orang yang memerlukan. So antara yang saya akan buat juga nanti, kita orang akan pergi ke Negeri Sembilan untuk kita ada buatlah macam aktiviti kutip sampah. Kita akan bagi makanan kepada orang-orang. Apa kata korang join buat benda NGO, benda yang baik-baik, lagi bagus. So kita sama-sama kutip pahala kepada korang semua. Hati tambah panas.